Hari ni baru ada kelas online ya. Okey, terima kasih. Sebelum tu saya nak ambil kedatangan untuk kamu tahu kan hari ni, bermula hari ini kedatangan akan diambil. Kalau sebelum ni cikgu hanya macam isi kedatangan dekat sekolah je tau. Maksudnya siapa yang masuk join kelas saya, siapa yang tak join kelas saya. Ini bukannya di peringkat sekolah sahaja, ini di peringkat kebangsaan. Memang kementerian yang akan ambil nama kamu sama ada kamu join kelas ataupun tak join kelas. Okey, tapi dia tak adalah strict sangat. Dia tak adalah macam kalau kamu join kelas saya, maksudnya kamu hadir. Maksudnya kamu maksudnya kamu melaksanakan tugasan apa yang saya bagikan. Okey, dia bagi masa 2 minggu sebenarnya. Kalau kamu tak dapat join Google Meet saya pun tak apa sebab saya record. Okey, siapa yang dapat join, alhamdulillah lagi bagus kredit untuk kamu. Okey. Dan untuk yang tak join Google Meet tu, saya akan bagi masa 2 minggu. Saya akan bagi masa 2 minggu untuk demo bagi tugasan, untuk demo siapkan tugasan dan saya akan kira demo yang tak masuk online kelas saya ni sebagai hadir. Kalau demo siapkan tugasan dalam masa 2 minggu. Kalau demo tak masuk online, demo tak ada feedback apa-apa, demo senyap je dalam masa 2 minggu, maksudnya pelajar itu tidak menyertai PDP, tidak menyertai PDPR. Okey? Okey, seterusnya saya tak nak cakap panjang-panjang. Rasanya kelas kita pun dah lama kita tak online kan. Dah lama kita tak buat online kelas. Jadi hari tu kita last dengan bab 3. Bab 3 berkenaan dengan homeostasis. Okey, homeostasis kita dah settle. Hari ni kita akan sambung bab 4. Okey, hari ni kita akan sambung bab yang seterusnya iaitu bab 4. Okey, sebelum tu saya harap buku teks modul kamu bersedia jugalah dengan pen dan pensel untuk catat mana yang kamu rasa penting. Okey? Ya, ni. Siapa ni? HB San ni? Muhammad Iskandar. Okey, Iskandar. Okey. Saya harap korang ready ya. Korang ready? Tarik nafas dulu. Kita nak belajar, saya nak sampaikan ilmu baru pada korang hari ini. Okey. Jadi dalam bab 4 tingkatan 1, apa yang korang akan belajar? Apa yang korang akan belajar dalam bab 4 tingkatan 1 ialah berkenaan dengan pembiakan. Berkenaan dengan pembiakan. Macam mana korang punya view di handphone ya? Kalau saya buat PowerPoint saya ni jadi slideshow, korang nampak penuh tak? Penuh tak nampak kalau saya jadikan saya punya ni slideshow? Korang nampak penuh tak? Tak cikgu. Tak nampak ya? Jadi tak boleh slideshow. Kena buat macam ni juga baru nampak. Ni cikgu. Tak boleh buat slideshow ya? Okey. Tak apa. Saya besarkan sikit. Boleh? Besar ni boleh? Okey, nampak ya? Bab 4 mengenai dengan pembiakan. Untuk kelas kita yang pertama, untuk bab 4 ni,
Untuk bab 4 kelas kita yang pertama ni, kita nak tengok pembiakan seks dan aseks. Pembiakan seks dan aseks. Tapi hari ni kita hanya tengok yang seks sahaja. Yang aseks ni kita tengok hari lain. Kita tengok hari lain. Kita tengok minggu depan lah. Yang aseks ni minggu depan. Untuk hari ni saya nak terangkan kita nak buat aktiviti untuk pembiakan seks sahaja. Okay? Alahai, kenapalah dia jam pula ni ha? Kenapalah dia keluar not responding pula saya punya PowerPoint ni ha? Aduh, hai, sekejap ya. Dah dia rosak buku mami. Sure, apa? Ayang. Nak screen. Mami, kenapa Aisyah tak buat? Okay. Sorry. Allah. Okay. Jadi untuk hari ni apa yang perlu kamu tahu? Yang pertama kamu kena tahu dulu apa itu maksud pembiakan. Sebelum kita nak belajar pembiakan seks, kamu kena tahu dulu apa maksud pembiakan. Apa maksud pembiakan? Okey, pembiakan ni adalah satu proses. Satu proses hidup ya. Pembiakan ni adalah satu proses hidup yang mana kita akan menghasilkan individu baru. Kita akan menghasilkan individu baru oleh organisma hidup. Jadi pembiakan ni adalah satu proses yang dijalankan oleh benda hidup. Kan? Macam benda hidup mesti membiak, mesti bernafas, mesti bergerak, apa semua tu kan. Jadi pembiakan ini pun adalah salah satu proses. Proses pembiakan adalah proses apa? Proses untuk menghasilkan individu baru. Atau dengan kata nama lain, kita boleh cakap pembiakan ni adalah proses untuk menghasilkan anak. Individu baru tu anak lah kan. Tengok baby baru. Saya baru dapat baby baru. Maksudnya kita menghasilkan anak. Okey, itu yang dikatakan dengan pembiakan. Okey. Seterusnya, pembiakan ni kita boleh bahagikan dia kepada dua. Pembiakan ni kita boleh bahagikan dia kepada dua. Yang pertama kita panggil pembiakan seks. Dan yang kedua kita panggil pembiakan aseks. Kita namakan dia sebagai A. Pembiakan aseks. Okey? Okey. Kita pergi satu persatu. Kita tengok dulu pembiakan seks. Apa yang dimaksudkan dengan pembiakan seks? Okey, pembiakan seks ini kita menghasilkan individu baru oleh organisma hidup yang melibatkan sel-sel seks. Sel-sel seks. Dia melibatkan sel-sel seks. Sel-sel seks ini kita menamakan dia sebagai gamet. Manakala pembiakan aseks
dia sama penghasilan individu baru, sama penghasilan individu baru, tapi dia tidak melibatkan sel-sel seks. Dia tidak melibatkan sel-sel seks. Cari getah mami kat rambut. Cari getah mami kat rambut ni. Ni ada satu getah. Dari cari getah ambil kat rambut dekat ni dekat ni tempat sangkut tuala tu ada satu getah kat rambut. Dia cuba. Okey, dah. Mandi sungguh. Nanti nak bawa kerja sekolah pula. Cikgu dah hantar kerja sekolah. Okay. Sorry Penghasilan individu baru oleh organisma hidup tanpa melibatkan sel-sel seks. Itu adalah pembiakan aseks. Okey, siapa yang menjalankan pembiakan seks ni? Siapa yang kalau dia nak menghasilkan anak, dia mesti menghasilkan melalui pembiakan seks. Okey, contoh-contohnya siapa dia? Manusia, ikan, amfibia, burung, mamalia, reptilia dan kebanyakan invertebrata. Dan ada jugalah invertebrata yang ini semua vertebrata kan? Ini semua vertebrata. Ada juga binatang yang invertebrata pun nak menghasilkan anak, dia kena menghasilkan anak melalui pembiakan seks. Okey, kalau pembiakan aseks, dia biasanya dilakukan oleh mikroorganisma. Mikroorganisma macam ameba, paramecium, hydra. Lepas tu ada juga tumbuh-tumbuhan. Bawang, halia, kentang tu mereka juga boleh membiak melalui pembiakan aseks. Pembiakan aseks. Okey, seterusnya kita pergi tengok satu persatu dengan lebih lanjut berkenaan dengan pembiakan seks. Kita tengok dengan lebih lanjut berkenaan dengan pembiakan seks. Okey. Jadi pembiakan seks ni dia melibatkan dua induk. Dia mesti melibatkan dua benda hidup. Yang mana benda hidup tu mesti spesies yang sama, yang mana satu jantan dan satu betina. Satu jantan, satu betina. Okey. Yang jantan ataupun yang kita panggil sebagai lelaki, organ seks, dia setiap jantan dengan betina ni untuk nak melakukan pembiakan seks, dia mesti ada organ seks. Okey, organ seks untuk lelaki adalah testis. Kamu kena ingat organ seks untuk lelaki adalah testis, manakala organ seks untuk perempuan adalah ovari. Yang mana testis ini fungsi dia akan menghasilkan gamet jantan. Okey, gamet jantan nama dia sperma. Nama gamet jantan adalah sperma. Dan fungsi ovari dia akan menghasilkan gamet betina. Gamet betina nama dia ovum. Nama dia ovum ataupun kita panggil bahasa pasalnya kita panggil sebagai telur. Ovari menghasilkan ovum atau nama bahasanya telur, testis menghasilkan sperma. Okey, testis menghasilkan sperma. So, macam mana proses dia? Okey, korang boleh tengok kat sini. Kecilkan sikit, gambar dia tak nampak. Okey.
Ini perempuan ada ovari. Ovari ni dia akan menghasilkan satu telur. Telur ni nama dia telur. Okey, lepas tu ini seorang lelaki, dia ada testis. Testis ini akan menghasilkan gamet jantan yang kita kenali dia sebagai sperma. Okey, ini sperma. Macam ni rupa bentuk sperma. Kamu kena ingat. Okey, dia ada kepala, dia ada ekor. Kalau telur dia bulat macam mata kerbau tu je. Macam telur mata kerbau sahaja. Okey, ini sperma. Lepas tu satu sperma ini akan bergabung dengan telur ni. Dia akan jadi satu sel. Yang mana sel ini akan berkembang daripada sel, berkembang menjadi tisu, daripada tisu berkembang menjadi organ, daripada organ berkembang menjadi sistem-sistem dan sistem-sistem itu bergabung dan membentuklah satu organisme baru. Baby kan. Macam itulah proses dia untuk pembiakan seks. Untuk pembiakan seks. Okey. Pembiakan seks ini dia mesti melibatkan proses persenyawaan. Kita nak bagi nyawa baru. Pembiakan seks ni dia mesti melibatkan proses persenyawaan. Tadi kamu dah tahu apa maksud pembiakan. Pembiakan menghasilkan individu baru. Sekarang kamu kena tahu apa pula maksud persenyawaan. Apa maksud persenyawaan? Persenyawaan itu adalah proses yang mana pencatuman nukleus sperma. Percatuman nukleus sperma dan ovum untuk membentuk zygote. Banyak istilah-istilah baru yang perlu kamu tahu. Satu sperma, gamet jantan. Yang kedua ovum. Ovum adalah gamet betina. Bila gamet jantan bertemu dengan gamet betina, dia akan membentuk satu benda yang kita namakan dia sebagai zygote. Zygote ni dia ada mengandungi bahan genetik daripada kedua-dua induk. Lepas tu zygote ni dia akan bertumbuh, dia akan berkembang dan akan membentuk fetus. Zygote ni dia berkembang dan dia akan membentuk fetus. Fetus ni dah rupa macam manusia lah. Ini kalau kita bincang berkenaan dengan manusia. Okey, kalau kambing ke apa ke, maksudnya dia akan dah jadi kambing lah, dia dah jadi lembu lah. Macam tu. Okey, pembiakan seks dia mesti melibatkan persenyawaan. Persenyawaan adalah yang mana proses percantuman. Maksudnya gamet jantan bercantum dengan gamet betina dan membentuk zygote. Itu yang dikatakan sebagai persenyawaan. Okey? Seterusnya. Persenyawaan ini pula tadi pembiakan boleh dibahagikan kepada pembiakan seks dengan pembiakan aseks. Betul? Lepas tu pembiakan seks pula dia melibatkan persenyawaan. Persenyawaan ini pula ada dua jenis persenyawaan. Benda hidup ni dia boleh melakukan, maksudnya gamet jantan dengan gamet betina dia bergabung untuk melakukan proses persenyawaan tu. Dia ada dua jenis. Yang jenis pertama kita kenali dia sebagai persenyawaan dalam. Dan yang jenis kedua kita panggil persenyawaan luar. Jadi apa itu persenyawaan dalam? Apa itu persenyawaan luar? Okey, persenyawaan dalam dia gamet jantan tadi dia bergabung dengan gamet betina di dalam badan betina. Dia bergabung di dalam badan betina. Dalam badan betina. Bila ada perkataan dalam, maksudnya persenyawaan dia adalah persenyawaan dalam. Okey, kalau persenyawaan luar pula, pencatuman gamet jantan dan betina berlaku di luar badan betina. Dia berlaku di luar badan betina. Ini kita panggil sebagai persenyawaan
persenyawaan luar. Okey, hanya beberapa gamet diperlukan kerana peluang persenyawaan adalah hanya kalau yang persenyawaan dalam ni tak banyak gamet yang diperlukan sebab peluang persenyawaan itu adalah tinggi. Tapi kalau persenyawaan luar, dia memerlukan banyak gamet daripada kedua-dua induk kerana hanya beberapa biji telur sahaja yang akan disenyawakan sperma. Jadi kalau macam yang persenyawaan dalam ni, kalau yang betina tu, dia memerlukan satu je telur. Dia hanya memerlukan satu je telur dan telur tu dan peluang untuk telur tu disenyawakan adalah tinggi. Tapi kalau persenyawaan luar ni, yang betina tu dia memerlukan telur yang sangat banyak sebab takut telur, maksudnya tak semua telur yang banyak itu akan disenyawakan. Akan disenyawakan dan akan berkembang menjadi baby. Akan berkembang menjadi individu baru. Okey? Okay, sekarang dah habislah berkenaan dengan pembiakan seks. Dah habislah berkenaan dengan pembiakan seks. Itu sahaja yang perlu kamu tahu berkenaan dengan pembiakan seks. Okey, kita cuba recall balik apa itu apa yang saya dah ajar korang hari ni. Yang pertama, saya dah bagi tahu kamu maksud pembiakan. Betul? Okey, pembiakan adalah satu proses yang mana kita menghasilkan individu baru. Betul? Okey, nak menghasilkan individu baru ada dua cara, iaitu pembiakan jenis apa? Saya nak tanya Zulkarnain. Zulkarnain? Oh, Zulkarnain. Zulkarnain. Cikgu. Pembiakan boleh dibahagikan kepada dua, betul? Okey, pembiakan boleh dibahagikan kepada dua. Okey, apa nama pembiakan tu? Apa nama pembiakan tu? Pembiakan seks dengan pembiakan aseks. Ya, betul Zulkarnain. Bagus, pandai. Okey, pembiakan boleh dibahagikan kepada dua, pembiakan seks dan pembiakan aseks. Okey. Apa beza pembiakan seks dengan pembiakan aseks? Okey, kalau pembiakan seks dia memerlukan berapa individu? Syida, pembiakan seks memerlukan berapa individu? Syida? Dua individu. Manakala kalau pembiakan aseks dia hanya memerlukan satu individu. Pembiakan apa yang melibatkan gamet? Pembiakan apa yang melibatkan gamet? Pembiakan seks ke pembiakan aseks? Taufik. Diam. Pembiakan apa yang melibatkan gamet? Pembiakan, okey kejap. Taufik dah jawab. Pembiakan seks, betul. Pembiakan seks. Okey, apa nama? Okey, kita khususkan kepada pembiakan seks sahaja sebab hari ni kita belajar pembiakan seks saja kan? Okey, siapa-siapa nak jawab boleh type dekat message pun tak apa. Saya boleh baca kat situ, okey? Kalau pembiakan seks dia mesti melibatkan dua individu kan. Individu tu mestilah jantan dan juga betina. Okey, kalau individu jantan dia punya dia punya organ seks adalah testis. Betul? Organ seks adalah testis. Kalau individu tu betina, dia punya organ seks adalah apa? Dia punya kilang seks dia adalah apa? Siapa yang boleh bagi tahu saya? Dia dah ada 3 orang dah ni. Husna dah terkeluar dah ni Siapa? Ovari. Betul Syida. Ovari. Ovari merupakan organ seks untuk
untuk betina, untuk perempuan. Okey, kalau testis. Testis dia menghasilkan gamet jantan. Okey, gamet jantan, apa nama lain untuk gamet jantan, Taufik? Apa nama lain untuk gamet jantan, Taufik? Selain daripada kita panggil, betul Taufik, bagus. Oh, laju ya Taufik. Okey, jawapan dia adalah sperma. Dan tak ada lain, tak ada, bukanlah Syida juga yang kena jawab. Apa nama gamet betina Syida? Selain daripada telur, apa nama dia yang kita boleh panggil juga dia? Nama sains dia, apa ni Syida? Apa nama sains dia Syida? Embryo monyet. Ovum, ya betul. Ovum. Ovum. Nama sains dia adalah ovum. Okey, lepas tu ovum dengan sperma ini dia mesti bergabung. Dia mesti bergabung barulah boleh menghasilkan baby. Okey, proses pergabungan sperma dan ovum kita namakan apa? Zulkarnain. Proses yang mana sperma dan ovum bercantum. Sperma dan ovum bercantum. Proses ini kita namakan proses apa? Nama dia Zulkarnain. Zul? Proses We're on mic.
Toh? Taufik. Okey, maaf sangat saya telefon saya habis bateri, saya tak perasan. Aduh, inilah telefon kalau anak main. Telefon mati tak ada internet lah sebab saya hotspot sahaja. Cikgu mana? Cikgu hilang dari radar ya sekejap. Telefon saya tak ada bateri. Okey, tak apa, saya dah charge telefon saya dah. InsyaAllah dia dah tak akan, saya tak akan hilang lagi. Okey, kita sambung. Saya punya soalan tadi. Saya punya soalan tadi pada Zulkarnain kan? Apa proses yang dikatakan, apa nama proses sperma bercampur dengan ovum, bercantum dengan ovum. Proses tu kita namakan proses apa? Proses apa Zul? Persenyawaan. Ya, betul Zul. Proses persenyawaan. Okey, proses persenyawaan kita boleh bahagikan dia kepada dua. Proses persenyawaan kita boleh bahagikan dia kepada dua. Apa dua jenis tu Taufik? Apa jenis persenyawaan apa? Taufik, persenyawaan apa yang kita ada? Ada dua kan? Apa nama dia? Proses persenyawaan persenyawaan dalam. Okey, betul. Satu lagi. Persenyawaan luar. Okey, betul. Proses persenyawaan dalam dan juga proses persenyawaan luar. Okey, betul. Bagus. Okey. Saya nak tengok siapa yang paling cepat ya. Siapa yang paling cepat bagi jawapan kat saya. Type message ya, type message. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan proses persenyawaan dalam? Maksudnya gamet jantan dengan gamet betina bertemu di dalam badan betina ataupun di luar badan betina. Tulis dalam ke luar. Kamu tulis dalam ke luar sahaja. Cepat. Siapa yang paling cepat? Okey, Taufik dulu. Okey, dalam. Okey, betul Syida, dalam. Okey, kalau persenyawaan luar, gamet jantan dengan gamet betina bertemu di dalam ke luar badan betina? Luar. Betul Taufik. Okey. Itu sahaja yang kita belajar hari ini. Pembiakan yang boleh maksud pembiakan, jenis pembiakan. Lepas tu kalau kita tengok pembiakan seks, kita tengok persenyawaan. Lepas tu jenis persenyawaan. Okey. Sebelum kita tamatkan kelas kita, kita cuba bincang sama-sama di dalam modul ni. Soalan di dalam modul ni. Okey. Soalan di dalam modul muka surat 70. Muka surat 70. Sebelum tu tulis juga dalam kamu punya indeks ni, pembiakan kita dah belajar pada hari ini 2 hari bulan 8. 2 hari bulan 8. Okey, kita tengok satu persatu soalan dia. Muka surat 70, soalan nombor 1. Namakan 2 jenis pembiakan. Okey, namakan 2 jenis pembiakan. Siapa nak bagi jawapan? Tulis pun tak apa, nak buka mic pun tak apa. Kalau semua buka mic pun okey, boleh terus boleh terus jawab terus. Buka mic semua pun tak apa saya rasa. Kalau rumah korang tak bising, saya rasa bolehlah korang buka mic. Okey, cepat. Namakan 2 jenis pembiakan.
Apa nama pembiakan? Dua jenis pembiakan tu. Cepat. Balas. Cepat. Pembiakan seks. Okey, betul. Taufik Hakim. Yang pertama, pembiakan seks. Dan yang kedua, pembiakan aseks. Okey, jawapan nombor 1 adalah pembiakan seks. Dan jawapan yang kedua adalah pembiakan aseks. Okey, soalan yang seterusnya. Soalan nombor 2. Perbandingan antara pembiakan seks dan aseks. Okey, pembiakan seks, persamaannya adalah kedua-dua menghasilkan apa? Kedua-dua menghasilkan apa? Kedua-dua menghasilkan individu baru. Individu baru. Itu jawapan dia. Dan kedua-dua ini meningkatkan apa? Meningkatkan bilangan individu dalam suatu spesies. Kan bila ada individu baru maksudnya bertambahlah ahlinya. Kan betul tak? Bilangannya bertambah. Okey, kita tengok pula perbezaan. Kalau pembiakan seks dia melibatkan dua induk, jantan dan betina. Kalau pembiakan aseks dia hanya melibatkan satu induk, tak ada jantina, tak ada jantan, tak ada betina. Okey, perbezaan yang kedua, kalau pembiakan seks dia melibatkan apa? Kamu tengok tu sebelah dia tu pembiakan aseks dia tulis tidak melibatkan persenyawaan. Kalau pembiakan seks tidak melibatkan ke melibatkan persenyawaan? Tulis jawapan dia. Apa jawapan dia? Melibatkan. Ya, melibatkan persenyawaan. Tulis jawapan dia. Melibatkan persenyawaan. Kamu tengok, pembiakan seks tu dia bercantum antara yang bapa dengan yang ibu. Bila dia melibatkan percantuman genetik bapa dengan genetik ibu, dia boleh menyebabkan apa? Kalau kamu tengok dekat pembiakan aseks tu variasi. Variasi ni maksudnya kepelbagaian. Maksudnya dari satu individu dengan individu yang lain dia berbeza. Jadi bila DNA bapa dengan DNA ibu ni bercantum, maka individu baru yang kita hasilkan itu memang dia tak akan sama dengan bapa ataupun dengan ibu. Tapi dia akan macam bercampur-campur kan. Kalau kamu tengok diri kamu sendiri, cuba kamu tengok mata kamu ikut siapa? Ikut ayah ke ikut mak? Hidung kamu tak ada pun macam ada juga yang macam copy paste macam like father like son kan. Tapi mesti ada juga perbezaan yang sedikit. Kan mesti ada juga perbezaan yang sedikit di antara bapa dan juga anak individu baru tu. Jadi pembiakan seks ini, satu lagi pembiakan seks ni kamu kena tahu pembiakan seks ini dia menghasilkan variasi. Okey, kamu tulis jawapan dia ada variasi. Ada variasi. Okey, siapa yang melakukan Okey, example. Kamu tengok example. Apa ni example yang satu persenyawaan luar, persenyawaan dalam. Okey, contoh. Contoh pembiakan seks adalah persenyawaan luar dan juga persenyawaan dalam. Okey, contoh untuk pembiakan aseks. Yang ni saya tak terangkan tadi pada korang kan. Okey, contohnya pembiakan aseks. Belahanda dua. Ini kita akan belajar dalam next class. Ini kita akan belajar dengan lebih detail dalam next class. Belahanda dua. Pembentukan spora. Tulis jawapan dia. Pembentukan
pembentukan spora, penjanaan semula, penjanaan semula, pertunasan. Okey, itu jawapan dia untuk 3 tempat kosong. Okey, itu jawapan dia untuk 3 tempat kosong. Okey, last muka surat 71. Terdapat 2 jenis persenyawaan. Okey, kamu tengok tu. Yang katak tu. Jantan dengan betina. Tapi tapi kamu tengok telur dia tu kat luar kan? Telur dia tu kat luar. Maksudnya dia menjalankan persenyawaan luar. Okey? Bising lah. Mami nak ngajar. Lalu macam ni dah Fadaria. Tak faham-faham lagi. Allah. Penat Mami nak lawan suaranya. Dah tahu dah setiap kali Mami ngajar. Tak payahlah bising. Mari sini Aish. Mari sini. Nak main tu tak main elok-eloknya. Diam. Siapa suruh Ismail? Kalau Ismail memanglah. Dah, Mami nak ngajar. Jangan bising. Dah. Mami ada. Ya, Mami ada. Okey. Satu, kita tengok yang persenyawaan luar je dulu. Kita tengok yang katak aja dulu ya. Okey, nukleus gamet jantan atau kita namakan dia sebagai sperma. Dia. Kenapa? Pergi. Yang kita namakan dia sebagai sperma. Okey, dia bergabung dengan nukleus gamet betina di luar badan induk betina. Jawapan dia luar. Daria, dapat bagi handphone kat dia. Pergi tengok, dia nak tengok TikTok ni. Pergi kat dia. Mami nak ngajar sekejap je ni bang. Tolonglah bang. Okey, di luar badan induk betina. Okey, induk jantan merembeskan sperma dan induk betina merembeskan ovum ke dalam air. Ke dalam air. Biasanya yang melakukan persenyawaan luar ni katak, ikan. Katak tu amfibia lah kan. Amfibia dan ikan, cara dia nak membiak, ikan jantan dan ikan betina ni dia pergi dekat kawasan air yang cetek. Lepas tu ikan betina dia akan lepaskan dulu telur dia. Ish nak apa? Ni. Ini nak apa Tita? Nak air. Nak air. Tengok tu dia main tu. Okey? Dia ikan jantan, ikan betina dia akan pergi dekat kawasan air yang cetek dan dia akan bebaskan ovum dia. Dia akan dia akan bebaskan telur dia. Lepas tu ikan jantan pun akan datang. Ikan jantan datang, lepas tu ikan jantan pun bebaskan telur dia pula. Jadi bila ikan jantan tu bebaskan telur dia, telur jantan dengan telur betina di dalam air ini dia akan bercantum. Dan bila dia bercantum dia akan berkembang menjadi anak. Sebab tu kalau kamu tengok kalau anak ikan, anak katak berudu dia mesti banyak kan? Sebab banyak telur betina tu banyak dirembeskan dan telur jantan pun banyak dirembeskan. Jadi dia boleh dia akan membiak dengan sangat banyak. Okey? Seterusnya kita tengok persenyawaan yang gambar ladybird tu. Persenyawaan yang gambar ladybird tu adalah persenyawaan dalam. Okey, jawapan dia persenyawaan dalam. Yang mana nukleus gamet jantan bergabung dengan nukleus gamet betina di dalam. Jawapan dia dalam. Di dalam badan induk betina. Okey, induk jantan merembeskan sperma ke dalam badan induk betina. Induk jantan dia perlu keluarkan sperma
dan masuk dia perlu keluarkan sperma, masukkan ke dalam badan betina, dan sperma tu akan berjalan di dalam kawasan pembiakan betina itu, dan dia akan berjumpa dengan telur, dan di situlah telur tadi bergabung berlakulah proses persenyawaan, dan bila berlakunya proses persenyawaan, telur tadi akan berkembang dan membentuk bayi, akan membentuk individu baru. Okey, ini kita akan belajar dengan lebih jelas, dengan lebih detail, dalam 5.2, dalam subtopik 4.2. Sistem pembiakan tu, berkenaan dengan sistem pembiakan. Dalam 4.4, persenyawaan dan kehamilan. Kita akan belajar dengan lebih lanjut dalam subtopik 4.4, iaitu persenyawaan dan kehamilan. Okey, so itu sahaja untuk kelas kita hari ini. Terima kasih banyak-banyak kepada Syida, kepada Taufik dan kepada Zulkarnain kerana dapat memberi komitmen, yang bagus, yang mana kamu boleh join kelas saya secara online. Okey, terima kasih. Selamat pagi. Jumpa lagi minggu hadapan. Okey, bye-bye. Mami, I nak habis. Cikgu. Okey, sama-sama. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama Syida. Dah.